jangan tak bakar. Bagi roti. Makan saja. Jadi inilah cerita Nabi Isa alaihi salam yang Allah Taala kisahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Tuhan tak cerita, Nabi tak tahu. Tapi Nabi ni setiap menerima wahyu, Nabi dengar cerita daripada Allah tentang Nabi Isa, maka Nabi ceritakan kepada umatnya di zaman yang ribuan tahun selepas daripada wafatnya Nabi Isa AS, dengan begitu detail, dengan begitu terperinci, menyebabkan beberapa orang pendeta Nasara masuk Islam. Dengar cerita ni, dia duk ingat ke nak memanglah kena solid sungguh dan sebagainya. Nak kerana apa solid? Kerana maknanya Allah Ta'ala nak mengkafarahkan dosa dan sebagainya. Pandai orang Yahudi. Dia salib, dia nak bunuh, nak sekat dakwah Nabi. Dia kata kena solid, akhirnya orang Kristian percaya kena solid pengorbanan Nabi Isa, sanggup disalib nak supaya dapat mengampunkan dosa kita semua. Lepas tu dia duduk mulia ingat salib dia tu. Salib dia tu ada gambar salib. Ada gambar salib yang ada gambar orang, situ dia buat patung ada salib aja dia tengok. Orang Kristian pakai salib ni tekok. Lina Joy pakai. Tak, orang Melayu pakai salib, bengong punya Melayu. Agama sesat. Agama sesat. Nabi tak kena salib. Kalau Nabi tu kena salib, Tuhan kata kena lah. Ada Nabi yang berjaya dibunuh, tapi Nabi Isa tak berjaya dibunuh. Tapi percaya bahawa Nabi Isa ni kena bunuh, tidak lagi mengkufurkan umat Kristian. Kalau kita percaya pun tak jadi kafir kita. Yang jadi kafir, mereka menganggap Isa ini sebagai anak Tuhan, wakil Tuhan, dan dia ni dibunuh, disalib untuk mengkafarahkan dosa kita. Tu kafir situ. Canggah dengan Quran. Dia suci tu, air tu. Air salib tu suci. Kalau dia buat cerita maknanya tu takut salib tu. Dracula tu kopek kau tengok salib mau lari. Tu mana takut ke salib. Salib tu syaitan dah. Dah syaitan sama syaitan dia takut. Takut sama-sama dia. Dia, nama je lain. Logo lain, benda tu dia. Dera syaitan lain, dera orang kafir lain. Sama je benda tu dia. Benda ahli neraka belaka. Ni gambar kering, gambar racing. Maka Allah Ta'ala akan menunjukkan bagi orang-orang yang beriman kepada kebenaran selamanya. Allah Ta'ala akan menunjukkan perkara-perkara yang batil selamanya juga kepada orang yang beriman. Maka Tuhan akan buka pintu hati yang beriman, dapat kenal mana yang hak, mana yang batil. Sebab itulah akidah keimanan yang sahih sangatlah penting kepada kita, supaya Allah Ta'ala buka hati kita, Allah Ta'ala beri kelapangan dalam hati kita untuk menerima hukum-hukum Islam. Kalau Tuhan tak buka lapang dada ni, inilah jadi orang yang namanya saja Islam, tapi bila dengar hukum Islam, benda yang berkait dengan Islam, hati jadi sepik, hati jadi kepik, hati jadi tidak tenteram. Hukum Islam tak suka. Orang ceramah agama Islam pun tak berahi, ngajarlah 40 tahun pun tak turun, apa kemampu tak turun daripada pelik ada, tak lakat nak ngajar. Tak jadi, Tuhan su jadi sepik dah hati dia. Tak, kalau menega orang jual jalan langsung apa semua tak, habis 14 batu pergi dalam hujan pergi, pusing 7 kali jaya, pusing nak boleh ke parking pergi. 7 kali parking. Akhirnya parking kat Hajar Aswad depan tu. Pergi tak apa. Dalam hujan, dalam apa. Pasal apa Tuhan jadi buka dada untuk bermain semata-mata. Kalau bab Islam, Tuhan akan jadi wispik dada. Tak nampak gambar. Tengok orang ramai balik surau, mata tengok jelang bulak beci ke orang. Sakit hati, lambat selih dengan orang surau. Jadi gitu. Dia jadi gitu. Jadi sesat dalam terang. Dia panggil. Sesat dalam terang. Jadi kebenaran ini Allah ceritakan satu demi satu demi satu, nak menunjukkan benarnya Nabi Muhammad SAW dapat menceritakan akan apa yang berlaku ribuan tahun dahulu, dan kebenaran para nabinya bukanlah bukan dengan datang membawa perkara-perkara palsu, bahkan semuanya wahyu daripada Allah, dan agama Allah hanyalah satu daripada Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, iaitulah Islam semata-mata, bukan Islam plural, bukan Islam liberal, bukan Islam sekular, bukan Islam nasionalis, bukan Islam komunis, bukan Islam hadari dan lain-lainnya. Islam yang satu. Inilah Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Soalan apa ni? Hamba Allah perempuan ada seorang tetamu lelaki buta mata di rumahnya. Soalan saya, adakah perempuan itu wajib juga menutup aurat, rambut, lengan, kaki di hadapan tetamu lelaki yang buta itu? Orang buta mari di rumah. Tak, orang buta, kawan dia buta. Tak, orang puang ni adalah. Jadi orang puang ni bukan mahram dia. Tak, orang puang ni boleh kena pakai baju tak? Dia tanya, ke boleh telanjang itu akak air? Pasal hak mari ni buta ni. Dia awak contoh selalu. Awak contoh maknanya. Boleh ke tak? Hukumnya tak boleh, kena pakai baju juga. Nampak? Kena pakai baju juga. Sebab walaupun dia tak nampak, kerana aurat perempuan ini di hadapan laki-laki yang ajnabi, walaupun buta, nampak? Dia ada juga aurat dia. Dan kalau duduk seorang pun asalnya orang perempuan, nampak, memang dia wajib menutup aurat. Melainkan dengan sebab-sebab yang tertentu. Ni pula depan orang ada, katakanlah Allah beri celik pada hari itu, baik. Dia akak wahulu lah yang ulat makcik ni. Kawan ni lama dah, ayah haji ni kawan lama mari, tapi dah buta. Ayah mak haji ni pula janda. Laki mati lama dah hari tu. Biarlah hari ni nak teh kali, akak selanjang bulat tu bik. Tak boleh, haram. Nampak? Tak boleh. Yang boleh, kata ulama kata boleh dak tutup aurat ni, tak ada orang baru boleh. Tak ada orang, pintu kunci apa semua duduklah rumah jimat. Buta kan tak ada orang tau. Buta orang ada. Dia buta lain. Nampak? Ada dia telanjang guya je. Orang ada dekat ni orang boleh nampak tak? Kadang-kadang Allah Ta'ala butakan mata, hati nampak. Betul tak? Dah. Maknanya jangan jadi orang. Nampak? Jadi betul ada pendapat mengatakan dia tak wajib menutup aurat. Ada pendapat mengatakan demikian. Tapi ada pendapat mengatakan wajib juga sebagai adab. Tak? Kerana hormat tetamu dan sebagainya, kena tutup aurat. Dia ada hak kita, hak diri dia, hak dengan Allah dan hak dengan orang yang hadir. Dia tak? Betul orang bila orang yang hadir dia kata aku dah ada hal mu tukar aurat aku tak ada hal. Tak boleh. Tak boleh ikut dia tak boleh akad hukum syarak. Hukum dia gitu. Jadi kalau kita nak buka juga pakai pendapat yang kedua tadi ya. Waktu bik wahulu lanjang tak ada masalah dah. Dah dia kata buta tak nampak. Tapi takdir kata mana dia celik pada hari tu jeng kan. Nampak sebab buta ni tak mustahil celik. Allah Ta'ala bagi jadi celik boleh hari tu. Dia nak baik pada hari tu. Tuhan nak bagi jadi baik, nak tengok mak haji pelik. Faham? Dia gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan balik belaka, diwajibkan makan. Ada orang buat nasi begini. Nasi ke biskut? Nasi. Wajib makan belaka lah hak mana hak dak puasa sunat. Assalamualaikum warahmatullahi